Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada Dr. Nur dan rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan 9 kod khusus DIG 1013 posisi 11. Tajuk kumpulan kami adalah etika dan peradaban dalam penggunaan ICT. Apakah yang dimaksudkan dengan etika dan peradaban? Etika adalah satu perkataan yang berasal dari Greek iaitu ethos yang membawa maksud perangai atau kepribadian. Manakala peradaban pula berasal dari perkataan adaba yang bererti tingkah laku atau tata susila yang baik dan terpuji. Apakah yang dimaksudkan dengan ICT? ICT adalah akronim atau singkatan perkataan daripada Information and Communication Technology atau yang bermaksud teknologi komunikasi maklumat. Apakah objektif kajian kami? Objektif kajian kami adalah mengenal pasti penyalahgunaan ICT dan kesannya terhadap masyarakat, mengenal pasti isu-isu semasa berkaitan penyalahgunaan ICT dan mengenal pasti langkah yang perlu diambil bagi mengatasi penyalahgunaan ICT. Bully cyber adalah satu tindakan di mana seorang mengecam, mengugut dan memalukan online melalui alam cyber. Antara kes terkini dalam Malaysia adalah kes TV yang Rajendran yang bunuh diri akibat tertekan dan dikecam oleh netizen di media sosial hanya kerana salah faham yang berlaku. Antara kesan negatif bully cyber adalah mangsa bully akan mengalami masalah kesihatan mental seperti anxiety, kemurungan, kesedihan yang melampau yang mana akan membawa kepada masalah kesihatan fizikal dan lebih teruk lagi membawa kepada bunuh diri. Antara etika yang perlu kita amalkan untuk mengatasi masalah ini adalah sikap saling menghormati. Apabila kita menghormati orang lain, kita tidak akan sewenang-wenangnya mengecam atau memalukan sesiapa pun di media sosial maupun di alam nyata. Jadi tidak dapat dinafikan lagi jika masalah bully cyber dapat diatasi. Komuniti sosial cyber rakyat Malaysia akan menjadi satu komuniti yang sangat aman yang akan membawa kepada kesepaduan masyarakat Malaysia. Pencurian identiti, ia merupakan perbuatan mencuri maklumat pribadi atau maklumat kewangan melalui media sosial. Pencuri identiti ini boleh menyamakan diri sebagai salah satu pekerja daripada syarikat kewangan yang besar. Melalui penyamaran ini, mereka dengan sebenarnya memperoleh maklumat kewangan pelanggan-pelanggan syarikat tersebut dan akan menggunakannya untuk melakukan perkara-perkara yang tidak bermoral seperti melakukan pembelian tanpa izin. Antara kesan negatif perbuatan ini adalah keselamatan diri dan juga keselamatan kewangan bangsa akan terjejas, di mana ia akan mendorong kepada masalah mental seperti kerisauan dan juga anxiety. Antara etika yang boleh kita amalkan untuk menangani masalah ini adalah tidak mendedahkan segala maklumat peribadi ataupun maklumat kewangan dalam media sosial. Dengan ini, kita tidak memberikan sebarang ruang kepada pencuri identiti ini untuk mencuri maklumat peribadi ataupun maklumat kewangan kita. Ini secara langsungnya akan mewujudkan sebuah medium sosial yang selamat kepada orang ramai maupun bebas daripada perbuatan jenayah ini. Berita palsu ialah penyebaran maklumat secara sengaja melalui media penyiaran dan media sosial dalam talian. Berita palsu disiarkan dengan rujukan yang tidak tepat dan tiada sumber yang jelas yang merangkumi jalan cerita yang menarik. Kemajuan teknologi, telefon pintar, media sosial dan pelbagai platform ICT yang mana identiti palsu boleh direka dengan mudah telah mendorong kepada penyebaran maklumat yang salah dan berita palsu. Contohnya, berita palsu yang disebarkan di WhatsApp oleh saudara mara dan sumbernya tidak diketahui. Baru-baru ini, berita palsu iaitu Shah Alam Stadium dijadikan tempat pesakit COVID-19. Sebuah klip video tular di media sosial memaparkan sekumpulan orang awam yang ditempatkan di sebuah stadium tertutup yang dijadikan tempat pesakit COVID-19. Ia kononnya dikata ini punca daripada kesesakan di Hospital Sungai Buloh yang tidak dapat menampung pesakit COVID-19. Tetapi, pihak polis Selangor telah pun mengesahkan bahawa berita yang disebarkan melalui klip video tersebut adalah berita palsu dan tidak benar sama sekali. Apakah kesan negatif dengan berita palsu? Berita palsu akan mencetuskan suasana yang panik dan tidak harmoni serta menggugat ketenteraan awam. Kadang-kala, berita palsu pula akan menimbulkan kebencian, ketakutan dan pergaduhan di antara rakyat. Sektor ekonomi pula, ini akan merosakkan perniagaan orang lain, timbulkan ketakutan pembeli dan pembelian panik. Ini akan mencetuskan harga barang untuk menaik. Apakah langkah yang kita boleh mengatasi isu berita palsu ini? Masyarakat boleh mendapatkan pengesahan daripada pihak berkuasa dan juga laman web berita yang rasmi dan sah seperti Star Online dan Berita Harian. Menggunakan website sebenarnya .my untuk memeriksa kesasihan berita, laman web ini ditubuhkan oleh Suruhanjaya Multimedia dan Komunikasi Malaysia untuk mengatasi sebaran salah maklumat. Apakah kesan positif tidak menyebarkan berita palsu? Jika kita tidak menyebarkan berita palsu, rakyat tidak akan menjadi huru-hara dan rakyat akan lebih berpengetahuan tentang isu semasa. Isu-isu yang dikeluarkan dalam video ini adalah disebabkan oleh rakyat yang kekurangan etika dan peradaban semasa menggunakan ICT. Oleh itu, etika dan peradaban semasa menggunakan ICT adalah sangat penting dan semua pihak haruslah bertanggungjawab untuk memberi kesedaran kepada rakyat Malaysia. Dalam kes ini, kerajaan memainkan peranan yang sangat penting dalam memberi kesedaran kepada rakyat. Penerapan di bangku sekolah seperti memperkenalkan pendidikan tentang etika dan peradaban dalam menggunakan ICT supaya rakyat dapat mempunyai kesedaran sejak kecil.
Selain itu, kerajaan juga boleh memberikan maklumat tentang etika dan peradaban semasa menggunakan ICT melalui media massa atau media elektronik. Di samping itu, pihak ibu bapa haruslah pandai mendidik anak mereka sejak kecil. Ibu bapa haruslah memberi perhatian yang secukupnya dan memerhatikan tingkah laku anak mereka semasa menggunakan ICT. Sekiranya anak mereka tidak mengamalkan etika dan peradaban semasa menggunakan ICT atau melibatkan diri dengan jenayah cyber, maka ibu bapa haruslah mengambil tindakan yang segera seperti memberi nasihat atau memberitahu anak mereka tentang kesan negatif jenayah cyber. Sekiranya semua pihak berusaha untuk meningkatkan kesedaran tentang etika dan peradaban dalam menggunakan ICT, maka semua rakyat akan menjaga tingkah laku sendiri semasa melayari internet dan kes jenayah cyber juga boleh dikurangkan.